Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi Arif bin Musa. Saya asal dari Kedah. Sebelum ni saya belajar di Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Saya ambil SPM pada 2014. Selepas SPM 2015 saya sambung ambil sijil di Giat Mara Prima Tasik Lugo, Pulau Pinang juga. Selepas pada Giat Mara selama 6 bulan, saya sambung di SIAS Tech Taiping untuk ambil CJ VTO sebagai kelulusan untuk menjadi pengajar dalam bidang kemahiran. Okey, selepas SPM saya nampak diri saya lebih kepada kemahiran daripada akademik. Jadi saya nampak tempat yang saya untuk sambung belajar Giat Mara lah dalam masa terdekat, sebab Giat Mara membuat pengambilan pada bulan Januari dan Giat Mara tidak mementingkan kelulusan. Giat Mara dia ambil student pada umur 15 dan ke atas, dan kelulusan tu lebih rendah daripada kita nak sambung ke akademik. Okey, sebelum ni masa SPM saya ambil jurusan kejuruteraan awam. Tapi saya tak minat sangat dalam bidang tu. Saya minat dalam bidang IT lah, komputer. So saya nampak Giat Mara ni dia jangka pembelajaran tu pendek selama 6 bulan, dan silibus yang dalam tu pun padat. So saya nampak Giat Mara ni dia offer lah, macam tawarkan kat kita macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak buat kemahiran tu. So IT yang saya nampak dekat Giat Mara ni dia lebih compact daripada institut lain, sebab jangka masa dia panjang selama 6 bulan. Okey, khusus dekat Giat Mara boleh katakan tak susah untuk kita faham, sebab Giat Mara dia dah letakkan modul untuk kita belajar dalam masa 6 bulan tu. So kalau kita as a student, kita nak faham tu senang, lebih mudah, sebab dia dah susun dengan lebih teratur lah. Okey, kalau untuk portfolio, masa untuk portfolio untuk kita siapkan tu dalam tempoh 6 bulan yang kita belajar tu. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu, portfolio tu akan sentiasa update mengikut silibus yang ditetapkan oleh Giat Mara lah. Tempoh dia dalam masa 6 bulan tu sampai kita habis tamat latihan. Itulah tempoh dia untuk kita siapkan Giat Mara, siapkan portfolio. Okey, sebab yang kita kena siapkan portfolio ni, dia sebagai kita punya bahan bukti untuk kita ditauliahkan CJ itulah, SKM tu. Itulah antara sebab dia. Dan kalau kita nak minta kerja ke semua, kita dah ada bukti-bukti semua ni. Secara keseluruhan di Giat Mara, Giat Mara dah tetapkan kita akan belajar teori dan praktikal. So amali lah, benda praktikal tu adalah amali. Jadi dekat Giat Mara lebih tekankan kepada amali sebanyak 80% dan teori 20%. Jadi kita dekat Giat Mara tak belajar 100% amali lah. Jadi kita akan belajar juga teori. Sebab apa? Sebab teori ni penting juga. Cuma dekat Giat Mara kemahiran kan. So bila kemahiran dia akan pentingkan kepada amali. Amali sebab apa? Sebab kita buat benda tu. Kita praktikkan apa yang kita belajar, and kita alami lah. Kalau ada kerosakan ke apa-apa ke, kalau ada masalah ke apa-apa ke, kita selesaikan dengan cepat lah. Sebab bila kita amali, kita cepat belajar.
bila kita teori kita tak nampak benda tu. So Giat Mara ni sesuai lah kalau orang-orang lain untuk kita belajar, memang sesuai lah. Sebab dia tekankan kemahiran dulu daripada tekankan akademik. Antara pencapaian yang tertinggi semasa belajar di Giat Mara, saya mendapat peringkat perak di WSMB peringkat final. Okey, saya start masuk WSMB iaitu World Ski Malaysia Belia 2015. Pada tahun 2015 di peringkat prakelayakan. Peringkat prakelayakan tu akan dipilih setiap Giat Mara antara student yang the best antara Giat Mara akan dibawa bertanding kepada bertanding di peringkat prakelayakan yang melibatkan student daripada setiap institut kemahiran. Contohnya EdTech, ILP, universiti pun ada, UTM, UUM. So kami dalam tu kami akan compete lah, akan bertanding sesama kami. Jadi dalam kami bertanding tu juri akan pilih seramai 8 orang untuk dibawa ke peringkat final. Okey, untuk peringkat final saya antara salah seorang lah. So saya antara salah seorang dalam 8 orang yang terpilih tu. So kami akan lawan peringkat final. Okey, masa peringkat final tu kami lawan 8 orang dan diberi dalam masa 4 jam untuk setiap task. Okey, task tu sehari akan ada 2 task, iaitu pagi dan petang. Task pagi dan task petang. Okey. Lepas daripada peringkat final, alhamdulillah saya berjaya dapat peringkat perak iaitu nombor 2. Tetapi dalam Malaysia saya mendapat kedudukan yang nombor 1 lah, nombor tempat pertama. Sebab pingat ni dia anugerah mengikut markah, jumlah markah. Sebagai contoh 90 hingga 100 pingat emas. Okey, 80 sampai 90 pingat perak. Jadi macam itulah. Jadi untuk pingat emas bagi kos saya iaitu IT Software Solution for Business, tak ada. Memang tak ada untuk pingat emas. Jadi pingat perak saya dan ada lagi seorang daripada pelajar ILP, dia mendapat pingat gangsa. So kalau ikutkan ranking dalam Malaysia, saya antara orang yang pertama lah yang mendapat pingat perak dalam Malaysia untuk bidang kemahiran lah, bidang ni, untuk dan mewakili Giat Mara ke peringkat kelayakan untuk pre-selection Asian Ski Competition 2016 di Kuala Lumpur. Itulah. Jadi masa untuk pre-selection Asian Competition di SIAS Shah Alam, saya tak dapat untuk menempah tempat nama saya di peringkat ASEAN tu sebab di peringkat pada peringkat kelayakan tu saya kecundang. Markah saya tu macam tak mencukupi lah. Tahap dia tak mencukupi untuk untuk mewakili Malaysia ke peringkat ASEAN. Jadi orang lain dia dapat lah. Orang lain yang dapat, so saya tak dapat lah untuk peringkat ASEAN. Tapi antara pencapaian tertinggi itulah, saya mewakili Giat Mara daripada WSMB 2015, daripada pra-kelayakan kepada final. Dan final saya mendapat pingat perak untuk kos tersebut. Dan saya diberi satu penghargaan lah daripada Giat Mara sebagai pelajar terbaik juga untuk bidang komputer. Dan selepas pada peringkat final tu, saya ke peringkat kelayakan lah, pre-selection untuk Asian Ski Competition 2016. Itulah antara pencapaian saya masa di Giat Mara.